Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل إلى الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. وقال سيدنا محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام: من صلى عليه الصلاة صلى الله عليه بها عشرة، أو كما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال شفيعنا سيدنا محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء، أو كما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Terima Allah, sahabat saya Tuan Haji Jazuli, Tuan Imam Zainuddin, Tuan Muslim Muslimat di Jemaah Surah Ijtimaiyah Kampung Tersusun Suat Prophet Muslim Rahimahumullah. Sekali lagi dipanjatkan kepada tuan-tuan dan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita panjatkan puji-pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita bertemu kembali di dalam kuliah kajian kita. Dan terlebih dahulu saya ingin memohon maaf atas dua perkara. Pertamanya ialah berkenaan ketidakhadiran saya pada hari Sabtu yang lalu untuk menyampaikan kuliah kitab Rasul Mu'allim, kerana saya tidak dapat menghubungi atas kekurangan saya tidak dapat menghubungi khususnya Tuan Haji Jazuli untuk memaklumkan bahawa saya dijemput untuk satu program Maulid Rasul di Sukai pada malam tersebut. Jadi oleh kerana saya tak ada nombor orang sini, saya tak dapat memaklumkan. Cuma saya dah beritahu kepada beberapa orang jemaah masjid Jami' Kuning untuk memanjangkan kepada pihak Tuan Haji Jazuli dan perusahaan blog ini. Sama ada benda itu dah dimaklumkan atau tidak, saya tidak mengetahui keadaannya. Oleh kerana demikian, saya mohon maaf kepada tuan-tuan dan puan. Kalau tuan-tuan dan puan hadir pada malam itu menunggu saya, dan akhirnya tuan-tuan mungkin pula manfaat kerana kuliah yang sepatutnya ada itu tidak dapat diadakan. Itu yang pertama. InsyaAllah nanti saya akan berbicara dengan Tuan Haji Jazuli untuk melihat tarikh yang sesuai untuk digantikan kuliah itu pada bulan ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kuliah kita ini adalah rakaman semula. Rakaman semula kuliah yang tadi adakan pada bulan lalu. Kerana sebenarnya tuan-tuan mesti ketahui kuliah ini dirakam dan dimasukkan serta diviralkan di dalam YouTube. Jadi kuliah kita yang lalu
bincangkan, topik yang kita akan bincang pada malam ni, iaitu hikmah pensyariatan poligami. Surat 65 dalam kitab Permanent Jilid 4 ini, ya, rakaman itu rosak sebahagian, jadi tak dapat dimuatkan dalam YouTube. Jadi dibuat semula rakaman ini. Jadi mana mengulang, mana yang hadir pada malam tu tentulah dia mengetahui bahawa ia adalah, ya, ulang semula pengajian. Kita dah mengaji dah, dia ulang semula. Bagi yang tidak hadir pada saya, memang majoriti pun, ya, bagi yang tidak hadir pada malam ini tidak hadir pada kuliah tersebut. Jadi mana kita mengaji benda baru juga. Ya, jadi mudah-mudahan kita sama-sama doakan Allah SWT, mudah-mudahan rakaman video ini, ya, lengkap seperti mana yang biasanya dan boleh diviralkan di dalam YouTube untuk tuan-tuan panjangkan kepada rakan-rakan kita yang tidak hadir. Dan ianya menjadi satu amal jariah untuk diri kita. Sebenarnya dia yang disebut oleh Nabi SAW, ilmu yuntafa'u bih, dan dalam hadis yang lain disebut ilman 'allamahu wa nasyara, ilmu yang diajarkan dan disampaikan. Disampaikan pun kita dapat pahala juga. Walaupun kita tak mengajar, kita belajar, tapi apa yang, ya, dirakamkan itu, dimasukkan ke YouTube itu, kita sampaikan, sebarkan melalui Facebook, melalui WhatsApp dan sebagainya. Ia akan menjadi satu amal jariah untuk kita, insya-Allah. Baik. Tanpa melengahkan masa, ya, kita teruskan dengan pengajian kitab kita, kitab Fiqh Manhaji Jilid 4 berkenaan undang-undang kelembagaan, ya, ataupun disebut sebagai Al-Aqwal Asy-Syakhsiyah. Jadi nanti saya akan minta kepada sahabat saya yang berbaju kuning, yang pernah mengaji di SMK Sdn Brebes, untuk membantu saya sebagai guru teknik rakaman. Boleh? Jadi kena duduk belakang kamera. Tak boleh, mesti kena duduk belakang kamera, kena duduk batik. Ya, kerana dia akan berhenti automatik, auto stop pada minit yang ke-29.50 saat. Jadi kalau dia mati itu teruslah dia tekan semula, ya, punat yang besar tu, ya, dan dia akan berjalan balik rakaman seperti mana biasa. Bukan selalu pun tapi tekanlah dia jalan. Tapi tekan jalan, berhenti nanti tekan balik. Yang ni lah. Ya, betul atas. Ya, selalu pun tak selalu kelihatan, ya, mengaji. Mungkin kerana batasan pekerjaan barangkali, ya, insya-Allah. Ini pengarang kitab ni menulis berkenaan dengan 2.0 hikmah pensyariatan poligami. Pada asalnya Islam mengharamkan poligami dan tidak mewajibkannya. Pada asal-asalnya, kerana hukum asal sesuatu benda pun dalam ilmu fiqh Islam, dalam ilmu usul fiqh, dalam fiqh Islam, hukum sesuatu perkara asalnya ialah harus. Al-asya' al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum asal satu perkara itu harus keadaannya. Hukum asal makan minum harus. Hukum asal memandu kereta harus. Hukum asal, ya, bekerja harus. Hukum asal berkahwin pun harus. Asal-asalnya. Hukum asal berpoligami pun harus. Itu asal, ya, tak wajib. Kenapa? Hal ini kedemikian kerana Islam mempunyai matlamat yang jauh untuk menambah baik sistem kemasyarakatan. Perkara ini tidak dapat difahami melainkan mereka yang berpandangan jauh. Jadi Islam ni sebenarnya dia menjaga sistem kekeluargaan dan kemasyarakatan. Kalau kita ikut apa yang digariskan oleh Islam, tak ada masalah, kan? Kalau kita ikut apa yang diajar, yang diturunkan oleh Allah SWT, yang diajarkan oleh Nabi SAW, tak jadi macam kita dalam masyarakat kita sekarang. Jadi kejahilan merata, tuan-tuan, sampai ke peringkat daripada yang setuju orang sampai yang sebudak-budak orang, semua jahil. Kebanyakan jahil. Kejahilan mata. Ada di antara anak kita yang tak boleh membaca surah-surah yang lazim pun tak ingat. Tanya Qul Allah, tak ingat. Qul A'udzu Birabbil Falaq, tak ingat. A'udzu Birabbin Nas pun tak ingat. Kacau kita.
Belum lagi cerita tentang surah-surah lain. Belum cerita lagi tentang surah Yasin. Sudahlah surah Yasin tak baca malam Jumaat. Kita tak baca malam Jumaat. Alasannya belajar ilmu itu lebih aula lagi. Betul? Belajar ilmu lebih aula. Tetapi membaca Yasin malam Jumaat itu ialah satu bentuk pembudayaan Al-Quran yang telah disusun oleh ulama-ulama silam.